قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى Surat 74 kita ulang sikit dalam syarah 74 ada ketinggalan sikit. Cuba 74 di tepi itu 33 wa taqdim wa ta'khir wa sukun wa lahni situ. Kita balik sana lagi. Jadi kalam itu sifat kata itu dia tak ada benda yang wajib dan benda yang mustahil dan benda yang harus. Kemudian kalam itu lah munazzahun anil harfi was saut. Sifat kata 34. Munazzahun 33 lagi. Daripada huruf dan suara dan takdim dan takhir dan suku dan lahan. Suku kita tulis dah kemarin, suku nafsani. Dan maha suci daripada lahan dan i'rab. Wasair anwa'it taghirat. Tepi tu. Ini kita masuk tengah. Dan sekalian yang tinggal-tinggal daripada segala bagai perubahan. Berubah macam i'rab. Jadi mad, qasar, idgham, gunnah, ghairi zalik. Dalam syarah. Li'anna hadhihi 74 di atas sekali dalam. Li'anna hadhihi kullaha ila akhirih. Dalam syarah hadza dalilun aqliyun. Tengok dalam syarah dia tu 74 di atas tadi. Hadza dalilun aqliyun. Inilah dalil akli, dalil kalam. Karena dalil itu ada dua. Satu dalil akli, yang kedua dia panggil dalil nakli. Dalil nakli, dalil yang kita ambil dalam hadis, pindah ambil dalam hadis, dalam Quran, cuma panggil dalil nakli. Dalil akli, dalil yang kita fikir dengan akal. Jadi ilmu tauhid ni ada dua. Dalil akli pun ada, dalil nakli pun ada. Itu macam kalam. Fikir dengan akal pun boleh, fikir dengan nakli. Quran cerita wa kallamallahu Musa. Dalil nakli, nak ambil dari Quran. Hadza dalilun aqliyun. Inilah dalil akli. Apa dia? Maha suci daripada huruf, daripada suara, daripada lahan, daripada segala bagai-bagai perubahan. Itu semua itu dalil fikir dengan akal. Ala kaunil kalam, atas keadaan kalam, berkata. Munazzahan, maha suci amma zukir, daripada benda yang disebut. Apa dia benda yang disebut? Huruf, suci daripada suara, suci daripada lahan, suci takadum ta'akhur. Itu mazukir. Wa amma dalilu alaihi nafsihi bahwa sam'iyun. Dan ada pun dalil atasnya atas kalam, alaihi alal kalam, nafsihi nafsi kalam, dalil untuk kalam sendiri itu. Bahwa sam'iyun, baik itu dalil sama, dia dengar daripada Quran. Kama sayati, seperti lagi akan datang, wa kallamallahu Musa taklima. Dari diri kalam sendiri itu, dalil bersifat dengan sifat kalam, dengan sifat lahan, taqaddum, ta'akhur, itu boleh fikir dengan akal. Wa qawluhu la yusafu bi awsafil hawadis. Dan perkataan musannif syarah di tepi itu, tidak bersifat dengan segala sifat baharu. Berkata tu, berkata sifat kalam itu tak sifat dengan sifat baharu. Apa dia sifat baharu? Ada suara, panjang, pendek, tak. Wa illa jikalau tidak lagu tu, dia bersifat dengan sifat baharu. Lakana saya adalah ia sifat kata itu baharu.
Kalau dia bersifat berhuruf, bersuara dulu, kemudian itu sifat baru. Kalau ada sifat tu sifat baru tu disifat kata tu. Tu disifat kata tu benar tu. Lakana hadisan. Nasihat adalah sifat kata tu baru. Kemudian jadi macam mana? Kalau baru, fayakunu man qamat bihi kadzalik, fayakunu man qamat bihi kadzalik. Maka adalah Tuhan, man tu Tuhan yang bersifat ia itu sifat dengan dia dengan man kadzalik baru juga. Kalau benar tu sifat kata tu bersifat dengan baru, maka sifat kata tu dari Tuhan, jadi Tuhan pun baru juga. Jadi lagu tu itu dalil fikih yang akal. Wa huwa muhalun, bermula ia Tuhan baru tu muhal kama marra. Wa qauluhum kalamullah ka kalamina an-nafsi. Ini penting. Wa qauluhum qaulul ulama, kalamullah, bermula kalam Allah itu ka kalamina an-nafsi, seperti kalam kita lah juga. Kita pun ada kalam nafsi, Tuhan pun ada kalam nafsi. Ulama kata begitu. Wa qauluhum qaulul anwa' al-mutakallimin. Kalamullah, tulis itu. Maksud dengan kalam di sini kalimat nafsaniyah. Kalam bisa menggaduh pada satu. Maksud dengan kalamullah sini kalimat nafsaniyah. Bukan sifat kata tu dah. Kalamullah tu. Maksud dengan kalam sini kalimat nafsaniyah. Bukan sifat kata lah. Banding ka kalaminan nafsi, seperti kalam kita nafsi, hadis nafsi. Kalaminan nafsi ialah hadis nafsi, cerita dalam hati. Sama lah. Kita pun ada kalam nafsi, hadis nafsi. Kita dah baca saja kesemayang fardu asar 4 rakaat, dah baca dalam hati. Itu orang panggil hadis nafsi. Tuhan pun ada, tapi dia bukan ada hati apa semua, ada lah. Ada benda tu di dia. Makna qaulihim, bermula maknanya, makna perkataan mereka itu. Kalamullah ke kalaminan nafsi itu. Anna kalamullah misluhu mislu kalamina. Jadi kalam Tuhan pun seperti kalam kita ini. Serupa ke mana? Fi kaunihi laisa biharfin wala sautin. Pada keadaannya, keadaan kalam itu tidak ada huruf, tidak ada suara. Jadi hak kita hadis nafsi itu bukan ada huruf, bukan ada suara, dalam perut kita. Berlatih kita nak pergi ceramah malam ni. Kita baca dulu seorang kita. Aku nak kata puasa lagi. Anda baca dalam perut. Itu adalah umumnya hadis nafsi, kalam nafsi hak kita. Tuhan pun sebelum dia kata ada taruh dah tu. Gitu. Maksud dia. Sebelum dia buat terbaik lagi, sebelum dia bercakap terbaik lagi, benar tu ada simpan taruh dah. Di Tuhan pun. Boleh. Maknahu, makna kalamullah. Maknahu makna qaulihim kalamullah ka kalaminan nafsi. Anna kalamullah mislahu mislu kalamina. Serupa lagu mana? Fi kaunihi, pada keadaannya, keadaan kalam tu laisa biharfin wala sautin. Tidak ada huruf, tidak ada suara. La fi annahu Arab, bukan bahwasanya kalam Allah Taala Arab, kita ni Arab. Yasbiquhul adab, mendulukan adab. Saya tak ada, kena tiba dek lapuk tu. Wa yatra'u alaihi, dan kedatangan atasnya, atas kalam kita tu. Wa yataqaddamu ba'duhu ala ba'din, dan terlulus setengah atas setengah hak kita, hak Tuhan dah. Mana cerita kata Tuhan ada kalam, tak ada huruf suara. Apa dia? Kalam nafsi. Sifat berkata tu begitu juga, tak ada huruf suara. Kita pun sifat berkata tak ada huruf suara. Kalimat nafsiah kita tu pun tak ada huruf suara. Wa innama qasadu bihi ar-radd ala ba'dil hasyawiyati. Wa innama qasadu, dan hasanya mengqasad mereka itu ulama. Qaulihim tadi.
Hanya sahaja mengkosak mereka itu ulama dengan kaulihim kalamullah ke kalamina. Apa kosak dia? Apa tujuan dia waktu buat masalah ni? Arad, nak merat, nak bangkang ala ba'dil hasyawiyati, atas setengah daripada puak hasyawiyah, puak Mu'tazilah. Puak Mu'tazilah dia kata bila kata kalam tu mesti ada huruf suara. Nanti bila kata kalam mesti berhuruf suara. Itu orang melihat ini. Mana ada semua kalam ada huruf suara, ada yang tak ada huruf suara. Apa dia yang tak ada huruf suara? Hadis nafsi kita. Tak ada huruf suara. Ya, kalam Tuhan pun tak ada suara tu. Dan sifat kata tidak ada huruf suara. Tapi ada tolak puak hasyawiyah. Hasyawiyah Mu'tazilah fi hasrihim, pada mensakat mereka itu al-kalam fil huruf wal aswat. Kalam itu huruf suara. Bila kalam itu huruf suara, tak ada kalam yang tidak huruf suara. Bukan, ada kalam yang tak ada huruf suara. Sifat kata kita itu pun kalam juga. Tuhan pun kalam juga, tak ada huruf suara. Dan hadis nafsi kita pun gitu juga, tak ada huruf suara dalam perut. Tak ada apa. Habis. Wa qaulihim, bermula berkata mereka itu hasyawiyah, kalamullah bi hurufin wa aswatin. Bila kata kalam Tuhan tu berhuruf suara. Bila kata kalam tu berhuruf suara. Kalam dengan tidak huruf suara tak ada. Itu hasyawiyah. Waqila lahu, maka dikatakan bagi mereka itu, bagi hasyawiyah. Ulama kata, hak kita adalah kata ke mana? Yang takidu hasulkum zalik, membatalkan syakatan kamu dengan demikian itu, dengan demikian itu kalam tu ada huruf suara tu batal. Tak betul. Batal dengan apa? Bi kalamina an nafsi, dengan kalam kami, kalam nafsi, hadis nafsi. Wa huwa kalamina an nafsi. Wa huwa kalamina an nafsi alladhi yudabbiruhul mutakallim. Itu kalam nafsi. Ingat. Tanah taruh itu. Bagi situ sikit. Bagi situ di luar sikit. Kalam nafsi. Tarik di luar matlak tulis itu. Apa arti matlak? Tempat tuntut. Misal dia gaduh bakalah, buka dekat situ. Wa huwa kalamuna an nafsi alladhi yudabbiruhul mutakallim. Ialah kalam yang mentadbir akan dia oleh orang yang berkata. Dia tadbir fi nafsihi, di dalam hati. Dia nak syarah dalam sani. Dia tadbir tak dah. Dia kata dalam hati. Orang panggil apa? Hadis nafsi. Kan ada huruf suara. Itu nak ra'atah wa hasyawiyah. Dia kata bila ada kalam huruf suara. Bila ada kalam huruf suara. Ada. Bukan semua kalam huruf suara. Ada kalam, tak ada huruf, tak ada suara. Apa dia? Kakalaminan nafsi. Kalam hadis nafsi. Usalli fardal maghrib salasa raka'atin lillahi ta'ala. Allah. Dia baca dalam perut. Kusmaya fardal maghrib. Itu kalam nafsi. Ada huruf suara, ada tak ada. Kalam juga ada. Innal kalam la fil fu'ad dalila. Innal kalam la fil fu'ad. Bahwasanya kalam dalam hati dalilan alal lisan. Ada kata dalam hati dalil terbit. Kita terbit cakapan tu kita reti dalam hati dia. Reti, tentu ada dalam hati dia terbit. Orang kita bercakap tu kita tahu dah, orang bercakap. Orang mari tu kita tahu dia terbit dalam hati dia ada. Asal dia terbit betul. Reti, innamal kalam la fil lu'ad dalil alal lisan. Ada dalam perut, baca dalam perut tu dalil kata lidah ni menjadi dalil kata ada benda dia nak sembunyi dalam perut. Pasal dia mari-mari dia tulis lalu tu. Ada tujuan dia. Dia baca dah. Nak cerita saya lagi. Itu nama kalam nafsi. Tuhan pun ada lagu tu. Sebelum dia kata tidak ada. Itu kalimat nafsaniyah. Itulah muta'allaq tanjizi qadim bagi kalam. Jadi benar tu. Panggil muta'allaq tanjizi qadim bagi kalam. Kalimat nafsaniyah Tuhan tu. Kita hatu esoknya gada berang. Wa huwa kalam nafsi alladhi yudabbiruhul mutakallim fi nafsihi. Ialah kalam yang mentadbir akan dia oleh orang yang berkata-kata. Tadbir fi nafsihi, dalam hati dia.
Dia terdebir dalam hati dia nak kata apa, nak kata apa, nak kata apa, nak kata apa. Dia kata tahu dalam hati. Kalam dah tu. Kalam fil fuad. Ada huruf suara tu. Amrun itibari. Tak ada huruf suara lagi. Benda amrun itibari. Itu kalam fil fuad. Kalam juga, tapi bukan ada huruf suara. Macam mana Hasyawiyah, Mu'tazilah. Kata bila kata kalam ada huruf suara. Bila kata adam, kalam ada huruf suara. Ada kalam tak ada huruf suara. Mu ada kata nanti dah. Mu cakap tak ada nanti mu. Tanya Mu'tazilah. Ra' tak Mu'tazilah. Mu'tazilah kata sebut kalam tu adalah huruf suara. Sebut kalam tu ada huruf suara. Ahli sunnah kata bukan lagu tu. Ada kalam tak ada huruf suara. Mu ada kata nanti dah. Ada dalam cerita-cerita dalam nanti. Itu kalam dalam nanti. Kalam fil fuad. Ada huruf suara. Tapi dia kalah. Ra'ata Mu'tazilah tu maksud dia tu. Faham macam mana? Kalam nafsi. Itu kan faham. Tuhan dia panggil kalimat nafsiyah. Benar. Kita ada panggil hadis nafsi. Cerita hati. Pada sembahyang Allah. Dia baca dalam buku. Dia kata niat dah. Bukan niat tu. Itu bukan niat. Kalau kita banyak hatu lah tu. Niat dalam hati, niat dalam hati. Baca Allah. Aku sembahyang waktu hari 3 rakaat. Baca dalam hati. Itu apa cerita hati hadis nafsi. Allah Ta'ala kalimat nafsaniyah. Kalau hadiah belum pada apa-apa. Dicadang kata taruh itu. Sekarang kata lagi. Kata lagi kata terbit lagi. Nak dekat daripada angin pun tak ada lagi. Jadi cadang tu. Kita boleh, Tuhan boleh. Wa huwa alladhi yudabbiruhul mutakallim fi nafsihi. Fa inna kalamuna an nafsihi. Kalamun haqiqatun. Kalam yang sebenar, kalam fil fuad. Kalam yang sebenar, kalam nanti. Fa innahu kalamuna nafsi tadi ni. Kalamun haqiqatun. Wa laisa biharfin wala sautin. Bukan dah huruf suara ada nanti. Kenapa? Boleh. Itu kalau hak Tuhan, benda tu dia panggil muta'allaq. Kalau hak di Tuhan dia panggil muta'allaq kalam tanjiz qadim. Kalimat nafsiyah. Hak kita hadis nafsi. Kalam nafsi pun dia lah. Hadis nafsi pun dia lah tu. Sama lah tu. Hak kita ni. Ada cerita dalam hati. Bukan dah huruf suara. Hak Allah Ta'ala dia panggil kalimat nafsaniyah. Itulah muta'allaq. Bagi takluk kalam tanjiz qadim. Kalam tu bertakluk tanjiz qadim. Mana muta'allaq dia? Kalimat nafsaniyah. Kalau hak Tuhan. Bukan kata sungguh lagi. Ini tanjiz qadim ni kata sungguh. Bila mau kata ni. Bila mau kata tu dah tadbir tu mau saja. Ani nak buat tu baik. Tadbir dulu. Sekali waktu baik lah. Mau. Bersedia benar dalam tu pun ada tu. Ramadan Afandi. Boleh. Ingat tu. Saya tak faham sini lagi. La fi annahu aradun. Betul-betul fi kaunihi laisa bihaddin wala sautin. La fi annahu aradun. Aradin lah bukan sama pada hak kita arad, hak dia bukan arad. Saya ulang lagi. Wa qauluhum kalamullah ka kalamina an nafsi. Makna qaulihim tu anna kalamullah mislahu kalamina. Mislah pada pihak apa? Fi kaunihi laisa biharfin wala sautin. Pada pihak bukan huruf dan bukan suara. Bukan pada pihak annahu arab. Kita ni arab kalau sifat kata. Jadi bermakna kalau nafsan itu arab. Dah bukan gitu. Kalau dah dia tuwik jadi arab dah. wajah syabahnya. Kalau dia tuwik kita jadi arab. Kalau hak Tuhan bukan arab. Begitu juga sifat kata. Hak kita arab, hak Tuhan bukan arab. Itu dia kata maksud tu. La fi anna bukanlah seumpama kalam Tuhan, seumpama kalam kita. Supaya apa? Supaya bahasa hak dia arab, hak kita pun arab. Hak kita tu dulu tak ada, hak dia pun tu dulu tak ada, bukan lagu tu. Hak dia ada, dia bukan arab. Sifat kata dia tu. Sifat kata dia tu bukan arab. Hak kita ni arab. Maksud kalam dia terbalik sadar pula tu. La fi annahu anna kalamillah. Anna kalamillah arab. Bukan di Arab saja. Bukan pada bahasanya Arab. Yasbiquhul adam, mendahulukan tak ada. Wa yatra'u alaihi, kama dia mari. Kita lagu tu lah, asal tak ada, mari. Wa yataqaddamu ba'du ala ba'din, terdahulu setengah atas setengah. Itu Allah Ta'ala sama saja. Habis.
Itu boleh. Jadi kesimpulan kita nak apa? Kita nak sabitkan Allah Ta'ala ada kalam nafsi. Supaya kita juga tu ya. Kalam ni kalam ismi ni adalah kita tu. Hak Tuhan pun ada sifat kata. Hak kita pun ada sifat kata. Kemudian sifat kata Tuhan tu dia berkata bila. Sifat tu ada kali dengan dia lah. Masa azali tidak bercakap lagi. Kira tu. Masa azali belum ada apa-apa lagi. Nak bercakap dengan siapa? Nak kata dengan siapa? Malaikat pun tak ada. Manusia apa satu tak ada. Masa tu tak ada apa lagi. Tuhan ada. Sifat kata dia tak bisu. Dia nak bercakap dengan siapa? Jika manusia nak suruh wa idh qala rabbuka lil malaikah, buat malaikat dulu. Nak kata kepada ya Adam, uskun anta wa zawjuka jannah, kena buat anda dulu. Ni pun tak ada apa satu lagi. Tuhan dah sifat kata masa tu dia bercakap dah. Tu dia gaduh tu. Kalau katanya masa tu Tuhan bercakap dah pasal tadi. Nak bercakap dengan siapa? Kalau bercakap terwik, angin pun tak ada lagi, nak lekat di mana? Kalau gitu masa tu mau berkata saja. Masa tu mau dan bersedia untuk nak berkata. Mau dan bersedia untuk nak berkata. Kalimat nafsiyah tu bersedia apa yang kata? Bersedia untuk nak berkata, bukan kata lagi dah. Apa kita bersedia untuk nak berkata saat lagi? Sedia taruh dalam hati kita. Saat ni waktu buat tu. Itulah muta'alak kalam tajizih ni. Okey. Tu ingat tu. Kalam tajizih hadis tu baik manusia pun dia kata ke Nabi Musa, kata ke malaikat, kata ke ni. Itu tajizih hadis ya. Belum pada tu lagi. Tak ada umat makhluk lagi. Tuhan cakap dah. Tuhan cakap apa? Kalau bisu lah, tak bisu. Sebab kata dia, Nabi nak cakap apa dia? Angin pun tak ada lagi. Cakap tu baik. Dekat dia ni angin pun tak ada lagi. Kalau kita masa tu dia mau. Tu tak ada kalam tajizih kau ni. Mau siap tahu dah. Dia buat dia kata apa dia nak kata. Lagi. Balik. Maka la fi annahu ni. Apa dia? La fi annahu. Seolah-olah kita tadi. La tu makna la misluhu. Tidak seumpamanya. La telah misluhu. Tidak seumpamanya. Seumpama sifat Tuhan. Sifat kalam Tuhan tu. Pada bahawasanya kalam Tuhan tu arah. Jadi hak kita ni arah. Seolah taqdim mithlahu. La fi annahu yani la mislahu fi annahu. Saya baca lagi. Wa qauluhum kalamullah ka kalamina an nafsi. Apa makna dia? Makna qaulihim tu annahu anna kalamullah misluhu, seumpama kalam kita lah juga. Seumpama pihak apa? Sama pada pihak kalamnya tu tidak ada huruf, tidak ada suara. Hak kita pun tak ada huruf, tak ada suara. Bukanlah seumpama dia tu Arab. Yang kita ni Arab, dia bukan Arab. Itu maksud dia. Bukan sama. Hak kita pun Arab, dia pun tak. Hak kita ni Arab, dia sifat kata tu bukan Arab. Kalau mana sifat kata tu pula, dia balik situ pula. Kalau bahas ini kalau nafsi kita ni. Dia balik sana tu. Balik ke sifat kata tu pula tak. La annahu, la fi annahu. Bukan pada bahasanya kalam Allah tu Arab. Hak kita ni Arab. Kalam mana? Kalam sifat kata apa dah? Dia pilih betul dah. Bukan kalam nafsi, kalimat nafsiyah tadi ni. Kalau kalimat nafsiyah pun bukan Arab, bukan wujudi. Kalau balik situ pun tak apa. Tapi bukan wujudi kan. Amrul itibar. Amrul itibar hak kita. Jadi maknanya kalau nak kira lagu tu, hak kita tu Arab lah. Wujudi lah. Apa namanya Arab wujudi lah. Hak kita bukan wujudi. Pasal tu annahu tu anna kalam sifat kata. Ada lagi lain. Annahu anna kalam sifat kata. Kita ni Arab, dia bukan Arab. Dia sebagai hukum Adam. Balik ke situ pula. Jadi berbelik sikit. Kan? Kritik. Berbelik sikit. Mula dia bercakap tadi kalimat nafsaniyah. Kemudian balik kepada sifat kata pula. La fi annahu tidak seumpamanya, tidak seumpama kalam kita pada pihak bahasanya sifat katanya, sifat kata kita tu Arab, dia bukan Arab. Itu saja. Kita tu dulu kemudian, dia bukan dulu kemudian. Balik sana balik. Tujuh 76 kau. 75.
قال المصنف ثم سبع صفات تسمى معنوية وهي ملازمة للسبع الأولى وهي كونه قادرا ومريدا وعالما وحيا وسميعا وبصيرا ومتكلما. قال المصنف semua kemudian semua dia tertib zikri, bukan antah nahwi dah. Huruf antah juga lah, cuma nak sebutan saja. Asal tertib hak dulu-dulu, hak belakang-belakang. Kalau tertib nahwi, ikut nahu, jadi hak ni jadi belakang ke, jadi baharu lah pula. Sifat Tuhan sama sekali ada tu dulu, kemudian tertib hak dulu-dulu, hak belakang-belakang. Yang pertama wujud, yang kedua kidam, yang ketiga bakal. Kalau ikut antah nahu, wujud dulu, lepas wujud tu mari kidam pada Allah Ta'ala, lepas tu mari bakal pada sifat tu semua sekali. Tertib zikri, tertib pada sebutan saja, bukan tertib hakiki, tertib nahwi dah. Summa sab'u sifat, kemudian pula 7 sifat lepas pada sifat ma'ni, tusamma ma'nawiyatan, dinamakan dia akan 7 sifat ma'nawiyah. Masuk pula kita bagian sifat ma'nawiyah. Tengok mereka kata wahia sab'u sifat mulazimatun lil ula, melazimi bagi hak 7 yang pertama. Mulazimatun lis sab'il ula, melazimi ia 7 ni. Ana melazimi bersangkut paut bagi 7 yang mula. Apa 7 yang mula? Ma'ni. Pasal dia panggil ma'nawiyah. Dia melazim bagi ma'ni, dia bersangkut dengan ma'ni, tak dapat tidak. Bila ada ma'ni, ada ma'nawiyah. Apa dia 7? Wa hiya kaunuhu ta'ala qadiran wa muridan wa aliman wa hayyan wa sami'an wa basiran wa mutakalliman. Itu 7. 7 ni maka sifat ma'nawiyah, dia melazimkan bagi ma'ni. Tengok apa syarih kata. Qala syarih artinya, arti perkataan matanu, thumma ba'da tahaqquqi ma taqaddama yu'taqadu fi haqqi ta'ala sab'u sifatin tusamma sifatin ma'nawiyatan. Artinya, itu mana artinya? Semua kemudian apa? Ba'da tahaqquqi, kemudian daripada sebenar, sungguh, tahakkuk sungguh dan sebenar, ma taqaddam, barang yang telah lalu. Apa dia barang yang telah lalu? Wahiyal ma'ani, telah lepas dah tu, sebenar dah. Kita buat kajian habis dah, kira bahas habis dah. Tuhan mesti ada qudrat, iradat, ilmu. Kalau tidak, tak boleh ada alam ini. Kemudian pada tu yu'taqadu, mengiktikad ia mukallaf, wajib iktikad pula. Iktikad yu'taqadu kembali pada mukallaf. Yu'taqadu mengiktikad ia mukallaf, iktikad fi haqqihi ta'ala, pada zat Allah Ta'ala sab'u sifatin, ada lagi 7 sifat, kena iktikad pula, pegang dalam hati. Lepas dah 7, ada lagi 7. Kemudian apa nama? Tusamma sifatin ma'nawiyatan, dinamakan dia akan 7 sifat tu sifatin. Maf'ul yang kedua bagi tusamma, Imam Muhammad Salim dasar dengan kasrah. Sifatin ma'nawiyatan, nah bagi sifat, nah ikut man'una. Tapi man'una itu nasab dengan kasrah. Yang Muhammad Salim dia ni nasab dengan fathah, jadi keliru lah. Tusamma sifatin ma'nawiyatan, patutnya sifatin ma'nawiyatin lah. Sifatin tadi maf'ul, bagi yang kedua begitu sama. Tusamma muta'addid dua maf'ul. Itu naib fa'il itu kembali pada sab'u sifatin. Sifatin yang kedua ni jadi maf'ul yang kedua. Sifatin ma'nawiyatan. Habis kat tu. Ada 7 lagi. Kita kena iktikad pula. Kemudian tengok. Wasifatul ma'nawiyah. Nak tarikh
Wasifatul ma'nawiyatu, bermula sifat ma'nawiyah itu iyal halu, ialah hal. Sifat ma'nawiyah itu nama hal. Al-wajibu, yang sungguh, yang mesti, li zati, bagi zat. Mesti ada pada zat. Ibarat hal kata tu. Ma'adabati zat, selama ada zat, kena ada dia. Bila ada zat, zat mausuf. Yang lupa zat, benar-benar sesuatu jirim je lah. Ma'adabati zat, selama berkekalan zat, adalah dia. Mu'allalatan bi'illatin, dikeranakan dengan satu kerana. Itulah sifat ma'nawiyah. Itu tarik dia. Tarik sifat ma'nawiyah. Hal yang mesti, tak boleh tidak. Tapi dia ni selama ada zat, ada dia. Tak ada zat, tak ada dia lah. Kemudian dia ni pula dikerana dengan satu kerana. Apa makna dikerana dengan satu kerana? Nak erti dia, kena erti hak lain dulu. Dikerana dengan satu kerana, tulis itu. Inilah kita jauhi banyak ni. Hal yang dikeranakan dengan satu kerana. Ma'nawiyah itu ialah hal yang dikeranakan dengan satu kerana. Yakni kita nak mengetahui ma'nawiyah itu, kita nak mengetahui ma'nawiyah itu, kenalah mengetahui ma'ani dulu. Nak mengetahui ma'nawiyah itu, kena mengetahui ma'ani dulu. Bila kita mengetahui ma'ani, boleh ma'nawiyah tahulah. Itu ma'ani. Kerana apa? Kerana ma'ani. Kerana kita tahu ma'ani, tahu ma'nawiyah. Kalau tak tahu ma'ani, ma'nawiyah pun tak tahu. Itu makna kerana dengan satu kerana. Disabakkan dengan satu sabak. Dipuja dengan satu puja. Puja nak kena ma'ani ni, nak kena ma'nawiyah, pujanya daripada ma'ani. Tu tarik sifat ma'nawiyah. Lagu mana? Sifat ma'ani kita kata hijau. Hijau tu panik kita. Kemudian bila ada hijau, ada ma'nawiyah. Apa dia? Kaunhu akhdar. Hijau tu al-akhdar, hijau. Kaunhu akhdar, keadaan yang hijau. Mesti ada. Bila ada ma'ni, keadaan tu, kaunhu tu kena ada. Pasal apa? Pasal nak ikat, nak tambah hijau tu masuk di zat. Macam kita nak gang, nak pelekat. Tak boleh lekat keras di batu, kena ada pengampun. Tak boleh lekat masin di garam, kena ada benar. Tak boleh lekat manis di gula, kena ada benar. 3. Zat, musuh tu, hal, amani. Begitu. Semua lagi. Tak boleh lekat kudrat di zat Tuhan, mesti ada kaun huqa. Tak boleh lekat ilmu, mesti ada kaun hu'a, pengampuh, rabitah. Semua lagi tu. Boleh. Sifat ma'ni itu dan tambah pengampuh. Dari ada lagi kata dalam Al-Quran. Pertamatan antara ma'ni dengan zat, nak tambah maksudnya. Macam budak-budak dah buat war. Nak pelekat kertas masuk di buluh. Ada satu benda. Gak. Tapi bukan wujudi. Ini masalahnya. Benda tu bukan wujudi. Hal ni bukan wujudi. Kalau wujudi jadi mana? Kalau benda wujudi, maknanya sifat ma'ni itu bukan sifat bagi zat, sifat bagi benda tu pula. Tapi dengan benda tu. Pasal tu Asy'ari tak mau. Al-hal binal muhal. Ni benda mustahil pun duk kira. Benda tak ada tapi jadi pengampuh. Pengampuh dengan benda dia tu pun tak ada sekali pun. Tidak boleh. Qala Syari' ay summa ba'da tahaqquqi ma taqaddam. Kemudian daripada tahqiq sebenar,
Dan faham dah barang yang telah lalu sifat ma'ni. Habis bab tu. Yu'taqadu ma'itikat yang kalam. Fi haqqihi ta'ala, pada hak Allah Ta'ala, sab'u sifatin, 7 sifat pula. Sifat siapa? Sifat Tuhan lah. Sifat siapa? Sifat Tuhan lah kau dulu. Sifat Tuhan. Nak tambah benda. Sab'u sifatin tusamma sifatin ma'nawiyatan. Kemudian sifat ma'nawiyah tu dia nak ta'rif. Was sifatul ma'nawiyatu hiyal hal. Tulis. Maksud dengan hal di sini, maksud dengan hal di sini ialah satu perkara yang bukan wujudi, satu perkara yang bukan wujudi, dan derajahnya itu lebih tinggi sedikit daripada amrun i'tibari. Tu. Ini dibina atas segala perkara itu ada 4. Ini dibina atas qaul, mengatakan segala perkara itu ada 4. Ini dibina atas kaul yang mengatakan al-ahwal arba'ah, segala perkara ada 4. Jadi kalau tak bila takyah lagu tu atas menafikan hal, jadi 3, ini 4. Lagu mana? Baca saya. Silap. Maksud dengan hal di sini ialah satu perkara yang bukan wujudi dan darjahnya itu lebih tinggi sedikit daripada amrun i'tibari. Dekat-dekat dah nampak dah. Dekat-dekat dah jadi wujudi dah. Jadi darjah dia, kedudukan dia tu dekat-dekat nak jadi wujudi, bukan wujudi. Dia ada 4. Yang pertama makdum, tak ada langsung, tak boleh timbul sama sekali. Makdum. Yang kedua tinggi sikit amrun i'tibari. Yang ni ada, tapi sungguh makdum tu tak boleh timbul macam benda mustahil, tak boleh berlaku, mustahil. Satu. Yang kedua amrun i'tibari, dia tak ada diri dia, tapi sungguh. Jadi hak nu tak ada dan tak sungguh, tak boleh berlaku. Makdum tu tak ada dan tak boleh berlaku. Hak ni tak ada tapi sungguh boleh berlaku, macam gerak. I'tibari. Atas sikit pada dia nama hal. Hal ni dekat-dekat nak nampak dah. Dia kira lagu tu. Atas sekali mau wujud. Wujud dia ni. Ni makhluk. Segala perkara dapat. Sama ada hak makhluk ke hak Tuhan ke. Semua perkara gitu lah. Ulama kira lagu tu. Di Tuhan berlagu tu, di kita berlagu tu. Semua ni ada dapat. Wujudi boleh tengok dengan mata kepala. Wujudi ni. Semua ni wujudi. Boleh tengok dengan hawas khamsah. Hal dia tak boleh. Di bawah sikit dah. Amrun i'tibari bawah lagi pada hal. Dia kira ke mana, dia suka ke mana. Dia syari tak mau, suka ke mana. Sama-sama tak ada, amrun i'tibari pun tak ada, hal pun tak ada wujudi. Mungkin ada rendah ke mana. Dia kata ahad tu darajah minal umuril i'tibariyah. Hal. Ahad tu darajah. Kurang sikit, rendah sikit darjah daripada amrun i'tibari, daripada hal. Amrun i'tibari rendah lagi. Makdum tak ada langsung. Jadi ulama kira itu pasal tu jadi 4 perkara. Pasal sampai jadi hal. Jadi setengah ulama dia tak mau kira. Dia kata perkara, segala perkara itu 3 aja. Mana 3? Wujudi, amrun i'tibari, makdum. Hal tak ada. Itu Asy'ari. Al-hal minal muhal. Jadi tak ada lah. Syari tak ada, si perkara tak ada. 13 Tak sama ngaji 5 20.
menjadi sifat 13. Qaul yang rajihnya 13. Hal tak ada. Hal minal muhal. Tapi dah masyhur. Dalam kitab mana pun mengaji sifat tak ada orang kata sifat 13. Itu kita belajar sifat 20. Tu. Nah, ini berlaku atas qaul yang mengatakan segala perkara tu ada 4. Yang pertama wujudi ni. Yang kedua tu rendah sikit hal. Duduk di situ juga. Yang ketiga tu rendah lagi amrun i'tibari, duduk di situ juga. Yang keempat tu ma'dum tu tak ada masuk. Apa saya? Tengok. Ini semua bayar. Lagi. Wasifatul ma'nawiyah tu. Bermula sifat ma'nawiyah itu ialah hal. Hal bukan kelakuan. Ini menterjemah kelakuan salah. Asal nahuna kelakuan. Ja'a Zaidun rakiban. Rakiban hal daripada Zaidun. Kelakuan dia. Kalau gitu sini. Maksud ini bukan hal macam hal nahu. Ja'a Zaidun rakiban. Rakiban ra jadi hal daripada Zaidun. Apa makna hak kelakuan? Telah datang Zaid, kelakuan menunggang. Bukan kelakuan di sini, benar. Hasil ini satu perkara. Darjah dia tinggi pada amr i'tibari. Itu nama hal. Benar lagu tu dia panggil hal. Benar-benar lagu tu dia nama hal. Jadi tinggi sikit pada amr i'tibari. Al wajibul zat, yang wajib bagi zat. Bila ada makni ada dia. Dia nak kapuh lagu mana? Madamati zat, selama ada zat. Tapi hal ni mu'allalatan bi'illatin, dikeranakan dengan satu kerana. Apa makna dikeranakan dengan satu kerana? Nak reti dia kena reti makni dulu. Boleh? Itu makna dikeranakan dengan satu kerana. Dia nak reti dia kena reti makni dulu. Nak reti kaunuhu qadran, reti makni. Bila ada qadran tentu kena ada lah. Tidak nak lekat lagu dah. Apa? Tidak nak pelekat lagu dah. Bila ada iradah, kena ada kaunuhu iradah. Bila ada ilmu, kena ada kaunuhu aliman. Tidak nak kapuh ilmu musuh di mana. Itu dikerana dengan satu kerana. Jadi kerana nak reti dia tu, reti daripada makni. Habis. Fal halu, maka bermula hal. Ditarik dalam tarik dia tadi. Hal itu, sifat manawiyah itu hal. Maka apabila dia kata hal, akhraja bihi as-suluk, keluarlah dengan hal itu as-suluk, sifat-sifat salbi. Sifat salbi itu bukan hal. Ini nak mengeluarkan sifat salbiah. Sifat salbiah amrun i'tibari, bukan hal. Wa sifatil ma'ni, dan keluar pula sifat ma'ni. Sifat ma'ni bukan hal, sifat wujudi. Wa mu'allalatan bi'illatin, dan perkataan dia tadi diilatkan dengan satu ilat. Akhraja bihi al-hal nafsiyah, mengeluarkan dengan dia dengan hal manawiyah ni, hal nafsiyah. Pasal hal nafsiyah tu tak dikeranakan dengan satu kerana. Akhraja bihi, mengeluarkan dengan dia dengan hal manawiyah. Al-halun nafsiyati. Tulis itu. Hal nafsiyah ialah sifat wujud. Ialah sifat wujud. Dinamakan hal nafsiyah. Maka hal nafsiyah ini tidak dikeranakan dengan satu kerana. Maka hal nafsiyah ini tidak dikeranakan dengan satu kerana. Yakni nak mengertinya bukan kerana apa-apa. Nak mengertinya bukan kerana apa-apa. Yakni nak mengertinya bukan kerana apa-apa. Hanya apabila dipandang zat, fahamlah ada wujud. Hanya apabila dilihat zat, dipandang zat, adalah wujud. Fahamlah wujud. Hal ada dua nak, ingat. Satu dia panggil hal manawiyah.
Yang kedua dia panggil hal nafsiyah. Hal maknawiyah, hal yang dikerana dengan satu kerana. Hal nafsiyah, hal yang tak dikeranakan dengan satu kerana. Benar tu derajahnya sama. Derajah hal. Pangkat dia tu tinggi, derajah dia tu lebih pada amrun itibari sikit. Tapi dia ni nak erti dia kena erti makni. Dia ni nak erti dia tak payah erti di mana. Tengok zat tu erti dah ada wujud situ. Pandang zat tu erti ada wujud situ. Wujud hal nafsiyah dia bagi. Itu lain pada Asy'ari. Asy'ari kata wujud bukan hal. Apa dia? Amrun itibari. Rendah lagi. Itu ya. Boleh. Wujud tu amrun itibari, bukan hal. Hal tu tinggi sikit. Tapi hal dia kata tak kerana dengan satu kerana. Apa mana tak kerana dengan satu kerana? Kita nak erti wujud, tengok Tuhan ada wujud dah tu situ. Adapun hal manawiyah ni tak boleh erti kaunuhu qadrat, kena erti qadrat dulu. Erti qadrat ada tu kaunuhu qadrat. Betul lah qadrat iradat dulu. Boleh? Itu dah kita jauhi ulama. Hal ada dua, hal nafsiyah, hal manawiyah. Hal maknawiyah, hal yang dikerana dengan satu kerana. Apa dia hal? Kelakuan, bukan kelakuan. Satu perkara. Satu benda, sifat Tuhan. Satu benda, sifat Tuhan lah. Di zat Tuhan. Tapi dia tu bukan wujudi. Cuma nak mengapuh. Nak kapuh sifat mani masuk di dia. Sifat Tuhan lah juga. Tapi bukan wujudi. Kalau benda hal tu jadi benda wujudi. Jadi kodrat ni sifat bagi kau ni. Tak sifat bagi zat Tuhan. Tetapi kau ni pula. Mana? Sifat Tuhan lah. Sifat tu dia musuh lah. Tapi bukan ada benda. Kau satu lagi dah, dia kata bukan lagu tu. Kau satu lagi hak menafikan ahwal bukan. Amrun itibari. Enggak, siapa tak faham? Bicara dan sabar ni. Bicara sifat manawiyah. Apa dia sifat manawiyah? Kaunuhu. Bukan kaunuhu semua sekali. Ka'wanun tu. Hu tu dhamir. Asalnya qaudillahi qadiran. Jadi yang kita nak kaun ka'wanun. Itu satu sifat. Ka'wanun. Hu tu dhamir kaunullah. Dhamir itu kembali pada Allah. Ka'wanun. Apa dia ka'wanun? Kaun. Apa dia kaun? Hal. Apa dia? Satu sifat. Jadi ada di Tuhan, sifat Tuhan. Ka'wanun itu sifat Tuhan. Kaun. Sifat Tuhan ada. Bapa nak tambah, nak ikat sifat mani. Adapun hal nafsiyah itu bukan nak tambah apa dah. Diri dia sendiri itu. Nama hal dia duduk. Bila ada benda wujudi ada dia. Benda dalam wujudi ada dia. Bukan nak tambah apa-apa dah. Kita wujud sifat nafsiyah. Sifat seperti diri musuh. Hal itulah. Seperti diri musuh. Ada kedua. Tak ada kedua. Tengok kita baca. Wa sifatul ma'habis. Fal halu akhraja bihi as-sulub wa sifatul ma'ani. Bermula perkataan dia kata sifat manawiyah itu hal. Pasal dia kata hal, nak mengeluarkan dengan dia sifat salbi. As-sulub sifat salbiah. Idam, baqa. Itu bukan hal. Amrun itibari. Wa sifatil ma'ni bukan hal. Itu wujudi. Wa mu'allalatan bi'illatin. Dan kata dia pula tadi hal yang dikerana dengan satu kerana akhraja bihi al-halu nafsiyah, mengeluarkan dengan dia hal nafsiyah. Hal nafsiyah tak kerana dengan satu kerana. Hal nafsiyah tu apa dia? Wujud. Satu tu ya. Hal nafsiyah sifat wujud tu. Satu tu ya hal nafsiyah. Ingat. Ada anak murid tunggu mengajar sampai bab ni sifat manawiyah hal akidah tu najin pun ada, kitab mana pun ada, kita jauhi. Sifat nafsiyah tu sifat manawiyah tu hal yang tak kerana dengan satu kerana. Sifat manawiyah itu hal yang tak dikerana dengan satu kerana. Apa dia hal? Kelakuan yang tak dikerana dengan satu kerana. Kelakuan yang tak dikerana dengan satu kerana. Anak murid tanya lah, lagu mana yang kata tak kerana dengan satu kerana tu lagu mana? Kami tak kerti. Nantilah dulu. Kacau kan nak mengajar.
Saya pantang orang tanya. Tu ada ustaz. Kalau saya mengajar orang tanya saya cukup pantang. Tak tanya bila nak reti. Ada tu ustaz mengajar. Marah ke murid tanya. Ya kah? Dia nak jawab tak boleh. Saya patang kalau orang mengajar dia tak orang tanya. Pada kalau tak tanya dia kata mau halin belakang. Aku tak mahu. Kata kita aku nak tidur. Mau tak halin belakang. Tak ada sikit apa. Itu pada ini semua ada halin belakang. Tak ada sikit apa. Ambil orang tanya ada setengah tu pula dah. Kita mengajar orang kecil dia pantang dia. Saling mengajar orang kecil. Dia nak jawab tak boleh. Tak boleh tak gaduh. Apa wallahu a'lam. Mengajar ni kena amanah, pun nak berkat. Ingat kalau mengajar pun kena ada amanah. Kena ada amanah. Muntakti punya kata. Yang terak kata juga. Ini terbaik kata juga takut nak murid kata bodoh. Nampak tak? Jangan. Itu tak ada amanah. Tak berkat. Cariti wallahu a'lam. Dah baca cariti sudah kata. Yang terak jawab juga. Masalah. Amanah tak ada amanah. Mengajar tak ada amanah tak. Tak tahu tu saya kata. Biar tahu sudah. Aku tu ambil kita berai. Dia kata mutak hak. Hak mutak itu punya ambil. Mutak itu je. Tak dia sendiri dia bagi kita tu. Ada amanah mengajar. Ingat mengajar apa. Hak tak erti jangan kata. Yang duk bohong. Tak kata takut orang murid kata bodoh. Kau jawab juga lah. Itu jahat dah. Lagi. Wa makna ta'lil pula. Wa makna ta'lil. Bermula makna ta'lil. Jadi dalam jauh-jauh sikit. Qauluhu akhraja bihil ma'ani an-nafsiyah. Ay, li'anna al-hal kismani. Dalam dah. Ay, li'anna al-hal kismani. Kerana hal itu ada dua bagi. Ini ya kama taqaddam. Lepas dia wujud tu. Taqaddam dalam bab wujud tu. Mula hari tu ni. Ma lazima sifatan maknan. Dia hurai pula sekali lagi. Li'anna al-hal kismani. Kerana hal itu dua bagi. Kama taqaddam. Seperti telah lalu dalam bab wujud. Apa dia? Ma lazama sifatan maknan. Hal yang melazimi akan sifat makni. Wa tusamma halan maknawiyatan. Hal yang melazimi sifat makni. Apa makna dia berkait dengan sifat makni? Kalau ada sifat makni ada dia. Kita kata muhallalatan tadi. Hal yang melazimi bagi sifat makni. Nama apa? Wa tusamma halan makniyatan, dinama hal maknawiyah. Wa ma lam yulazim zalik wa tusamma halan nafsiyatan. Wa ma lam yulazim, dan hal tidak melazimi akan demikian itu akan sifat makni. Wa tusamma halan nafsiyatan, dinamakan hal nafsiyah. Boleh? Dua tu saja. Dalam ilmu tahqiq, satu hal nafsiyah, satu hal maknawiyah. Hal maknawiyah dia berkait dengan makni. Dia nak ikat makni itu. Hal nafsiyah dia tak berkait dengan apa-apa. Kerti, dia wujud tu ya. Dia benar tu saja tak ada. Kerti benda tu kertilah. Tak berkait dengan hal lain. Hal maknawiyah dia nak kerti dia kena kerti makni tu. Tu ada dalam, tak payah dah. Tengok sendiri lah tu. Hal tu dua bagi. Hal nafsiyah, hal maknawiyah. Hal maknawiyah dia bersakut dengan makni. Hal nafsiyah tak bersakut dengan makni. Qauluhu akhraja bihi as-suluk wa sifatil ma'ni. Li'anna al-ula adamiyatu. Kerana yang pertama apa dia? Suluk. Sifat salbi. Adamiyatu. Dia bahasa Adam tak ada. Aura itibari tak ada. Wasaniyah
Apa dia al-ma'ani? Wujudiyatun. Wujudiyah. Wal hal tu dia. Wasitatun bainahuma. Wal hal wasitatun bainahuma. Bermula hal itu menengahi antara wujudiyah dengan adamiyah. Tengah-tengah tu. Dekat-dekatnya jadi wujudiyah. Itu hal. Jadi, itulah hal. Darjah dia tu. Dekat-dekat nampak dah. Okay. Wa makna ta'lil. Dan bermula makna ta'lil lah. Tu'alilu bi'illatin tadi ni. At-talazum berlazim-laziman. Makna ta'lil. Wa makna ta'lil. Ta'lil di mana? Kan kata tadi mu'allalatan bi'illatin. Nak huruf tu. Madamatiz zat mu'allalatan bi'illatin. Apa makna mu'allalatan bi'illatin hari dia? Wa makna ta'lil. Ta'lil mu'allalatan tu at-talazum berlazim-laziman. Apa arti berlaziman? Ayulazimuha, arti melazim akan dia, akan hal. Mulai ada yulazimuha maknan, melazim akan dia, akan hal itu maknan, akan sifat ma'ni. Qaim bizat, yang berdiri pada zat. Bila ada sifat ma'ni berdiri pada zat, lazim. Kena adalah manawiyah, itu mana berlazim-laziman. Ayulazimuha, kembali pada hal. Melazim akan dia akan hal itu oleh makna, oleh sifat ma'ni. Fa'il bagi yalzamu. Makna qaim itu fa'il bagi yalzamu. Ha itu kembali pada hal. Melazim akan dia akan hal itu oleh sifat ma'ni yang berdiri pada zat. Tengok dia hurai. Tafriq dia. Faqadirun, maka kaunuhu qadiran yulazimul qudrah, melazim akan qudrah. Bila ada qudrah ada kaunuhu qadirun. Wa muridun yulazimul iradah, dan kaunuhu muridan itu melazim bagi iradah. Ada iradah, ada dia. Wa alimun yulazimul ilma, melazim ya terkait dengan ilmu. Wa hayyun yulazimul hayat. Wa sami'un yulazimus sam'a. Wa basirun yulazimul basar. Wa mutakallimun yulazimul kalam. Jadi nak tamat tulis itu. Qadirun yulazimul qadrah wa muridun yulazimul qadrah. Tulis itu betul tu. Kerana tujuan hal ini, untuk nak melekatkan. Kerana tujuan hal ini untuk nak melekatkan sifat ma'ni pada zat. Sudah. Tuan nak melazimi. Kira berangkat. Tujuan hal ini nak melekatkan sifat ma'ni di zat. Kira-kira akal sungguhlah. Tidak nak lekat dengan apa. Kalau tak ada pelekat masuk. Keras nak lekat di batu tu, kena ada pengapuh dia. Hak kita ada aratnya. Jadi semua lah gitu. Mesin nak lekat di garang, mesin satu sifat duduk di depan di garang, nak pelekat dengan apa? Ada ke pengapuh dia. Semua ni ada jirim arat. Bila arat tak ada kapuh. Bila arat tak ada pengapuh. Bila arat tak ada pengapuh. Boleh? Ada gitu dah. Ada tiga sifat ma'ni, hal, zat. Maksud dia keras batu, tiga. Jirim batu tu, sifat keras tu, nak pelekat keras masa di batu. Betul lah semua. Tak boleh lekat pedas di cabai. Ada satu benda lagi, nak pelekat pedas masa di cabai. Ulama kira lagu tu. Jadi sifat maniyah lagu tu lah tu. Kalau maniyah kita arak lah. Nak lekat arak masuk di jirim. Tak ada lekat arak di jirim, ada kaunuhu asla, kaunuhu akhdar, kaunuhu amla, kaunuhu apa namanya, macam-macam itu keadaan sifat. Kaunuhu akhdar, hijau, tak boleh lekat hijau, kena ada kaunuhu akhdar. Tak boleh lekat manis, gula, kaunuhu amla. Tak boleh lekat panas di api, kaunuhu ahrar, ada kapur. Tujuan dia lah tu. Sifat lah tu. Sifat Tuhan, sifat Tuhan lah.
Itu saja. Wa summiyat ma'nawiyatan, dan dinamakan 7 itu sifat ma'nawiyah. Pasal apa panggil sifat ma'nawiyah? Wa summiyat ma'nawiyatan, dinamakan 7 sifat ma'nawiyah mansubatan ilal ma'ni, kerana terbangsa kepada ma'ni, yakni bersangkut dengan ma'ni. Di mana mansubah bersangkut dengan ma'ni. Wasumiyat, dinamakan 7 sifat kaunuhu tu ma'nawiyatan. Pasal apa panggil sifat ma'nawiyah? Mansubatan ilal ma'ni, hal keadaan dia tu bersangkut dengan ma'ni, untuk nak menambah ma'ni di zat. Tidak boleh lekat sifat ma'ni di zat, tu je. Pasal apa nama lagu tu? Dia buat nama lagu tu pasal apa? Ini ilat nama, ilat tasmiyah. Li'annal ittisaf bil ma'nawiyah, kerana benda yang bersifat dengan ma'nawiyah. Far'un al-ittisaf bil ma'ani, far' bersifat dengan ma'ni. Tak boleh bersifat dengan ma'nawiyah saja, tentu kena ada ma'ni. Pasal bagi sifat ma'nawiyah. Li'annal ittisaf bil ma'nawiyah, kerana bersifat dengan sifat ma'nawiyah tu far' daripada bersifat dengan ma'ni. Kena sifat ma'ni dululah. Macam ambil kapuh, ma'nawiyah kapuh, kena ada ma'ni dulu. Ada ma'ni, ambil ma'ni kapuh, kena kerti ma'ni itu dulu, pun nak kerti ma'nawiyah. Itu maksudnya li'annal ittisaf bil ma'nawiyah, kerana bersifat dengan ma'nawiyah, far' cabang daripada bersifat dengan ma'ni, kena kerti ma'ni dulu, kerti ma'ni dulu. Itulah ada ma'nawiyah habis. Wali annaha, dan bahwasanya ma'ni azharu minha minal ma'nawiyah. Wali annaha, dan kerana bahwasanya sifat ma'ni lebih zahir daripada ma'nawiyah. Pasal apa zahir? Idh hiyal ma'ni mawjudatun, kerana ma'ni itu sifat wujudiyah. Wal ma'nawiyatu sabitatun faqat. Wal ma'nawiyatu, bermula sifat ma'nawiyah, sabitatun, sabit, sungguh saja, bukan wujudi. Sabitatun, sungguh saja, bukannya wujudi. Sifat ma'ni wujudi. Itu. Wali annaha li'annal ma'ni azhar, lebih zahir, lebih jelas daripada ma'nawiyah. Pasal jelas kerana ia ma'ni itu wujudi, mawjudah, boleh dapat dengan pencadaan yang 5. Wal ma'ni watu sabitatun, sifat subutiyah, bukan sifat wujudiyah. Jadi satu kena ma'ni dulu, dia sulit sikit. Ma'ni tu terang. Okay. Ada merah di kain, nampak ada merah, tentu ada kaunuh ahmad nak melekatkan merah besar di kain. Merah tu sifat ma'ni, dia tumpah di kain, nak lekat macam mana merah tu, kita ada benda pengapuh. Jadi benda pengapuh tu tak zahir, yang zahirnya sifat ma'ni. Gitu. Macam tu kata mu'allal tabi, kerana dia ni lah ujar daripada kerti ma'ni, kena ada lah ma'nawiyah pada akal, kira-kira akal. Nak lekat dengan semua, kalau kira sekali kita tak ada pengapuh nak akal pun. Jadi kalimah sabitatun ni itlaq pada sifat hal huruf. Hal. Dia begini, bila benda tu bukan wujudi, dia tak kata qaimah tu, sama ada hal atau amrun intibari. Ingat kaedah dia tu. Bila kata sifatun, wujudiyatun, qaimatun, itu wujudi. Sifatun, sabitatun, sabitatun bukan wujudi. Hal pun sabitatun, amrun intibari pun sabitatun. Kalau mewujud pada dalam kitab, sifat yang sabitah, kritik sabitah, sungguh diri dia tu, tapi dia tak ada. Sungguh saja, memang sungguh. Kalau tak ada pengapuh nak lekat pun, pikiran akal kita memang sungguh kena ada pengapuh, tapi pengapuh tu bukan wujud dia. Pasal dia kata sabitah, sifat yang sabit, sungguh bersangkut dengan zat, dia bukan wujud dia. Bila kata qaimatun, dia tumpang, dia tumpang di zat tu. Kaedah tu, ingat tu. Untuk baca Quran kita Jawi tu dalam peridah tu. Sifatun, sifat yang wujudiyah, yang qaimah. Qaimah tu wujudi. Kalau sabitah tu bukan wujudi. Tidak pun hal, tidak pun amrun intibari. Mansubatan i'rab jadi apa? Apa ni? Mana? Nawiyatan mansubatan. Mansubatan ni kan? Hal. Mansubatan hal daripada domain mustatir dalam sumiyah. Tak kira hiya ada tu. Wasumiyah dinamakan dia
akan 7 tu ma'nawiyatan. Pasal apa nama ma'nawiyatan? Hala kauniha mansubatan. Daripada mustatir dalam sumiyah tu tanis. Fa'il takdihiyah. Ma'nawiyatan maf'ul yang kedua. Karena muta'addid wa maf'ul. Fi'il muta'addid wa maf'ul. Bila tadi dua maf'ul dia bincang dengan majhul. Innahu nanti kala. Fi'il bina majhul, fi'il bina muta'addid wa maf'ul. Dua maf'ul. Tayam maf'ul yang kedua, dua maf'ul. Bila dibaca bina majhul, yang pertama jadi naib fa'il, yang kedua tu jadi maf'ul fi. Okey. Jadi kan baca bina majhul, ma'nawiyatan tu maf'ul yang kedua. Maf'ul yang pertama dia sumiyah hiya. Hiya dalam sumiyah tak ada hiya. Itu maf'ul yang pertama. Yang ma'nawiyatan maf'ul yang kedua. Mansubatan tu hal, bukan maf'ul yang kedua dah. Hal daripada dhamir mustatir dalam sumiyah tak ada hiya. Wal ma'nawiyatu sabitatun faqat. Bermula sifat ma'nawiyah tu sabit saja. Bukan ada, sungguh saja. Kita dah tak naik derajah wujudi. Cuma sungguh benda tu. Pada fikiran kita pun sungguh. Pasal apa tidak lekat pula. Tak ada pengapuh. Habis. Jadi dulu. Kemudian wa hadza ala wasar dari hati.